Pada tahun 2004, DAP mengambil alih. Dan pada tahun 2008, Parti Keadilan Rakyat yang hanya satu ketika dahulu tinggal satu kerusi saja menjadi parti dominan dalam Pakatan Rakyat di Dewan Rakyat Malaysia. Dan ini adalah transformasi politik yang kita melihat. Transformasi politik yang satu lagi adalah bagaimana Pakatan Rakyat ini yang kita dok cakap PAS, keadilan, DAP boleh menjadi satu pakatan yang berpaksikan kepada prinsip. Tadi Dato' Husam kata tentang prinsip. UMNO ini kononnya parti ke Kulu, ke Kile dan sebagainya. Tetapi UMNO parti bersama dengan rakan-rakan kita dalam Barisan Nasional wujud sejak tahun 1955. Lebih daripada 50 tahun sebagai pakatan. Hari ini Pakatan Rakyat saya tak tahu berapa lama nak wujud sebagai Pakatan Rakyat. Sedangkan sudah menjadi terlalu overconfident, terlalu takbur. Satu ketika dahulu pemimpin utama Pakatan Rakyat iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan pada 16 hari bulan 9 beliau akan masuk ke dalam Putrajaya untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Hari ini 20 hari bulan 12. Saya masih lagi menunggu. Jadi jangan kita takbur, jangan kita overconfident, jangan kita mengatakan bahawa ini tsunami politik yang melanda Malaysia akan membawa perubahan yang besar kepada pola politik tanah air kita. Kita harus melihat apa yang menjadi realiti dan apa yang menjadi khayalan kita ataupun khayalan parti-parti politik masing-masing. Saya nak ceritakan di sini tuan-tuan, Pakatan Rakyat ini masih lagi tidak diuji, masih lagi tidak ditested. Kalau dilihat percanggahan saja, percanggahan ideologi, bukannya percanggahan ideologi yang sedikit, tetapi percanggahan ideologi yang cukup besar. Dalam soal pokok, soal kontrak sosial, soal kedudukan agama Islam, soal kedudukan bumi putra dan bukan bumi putra yang termaktub dalam perlembagaan pun ada percanggahan pemikiran di kalangan DAP, PAS dan juga Parti Keadilan Rakyat. Jadi saya istilahkan lebih kurang macam retak menunggu belah Pakatan Rakyat. Tetapi ini semua transformasi, ini semua politik baru seperti mana yang disebut oleh pengurusi tadi. Tapi tak apa, kita bagi peluang kepada Pakatan Rakyat untuk membuktikan bahawa pakatan ini boleh berjaya. Karena saya, walaupun saya UMNO, saya suka bila ada sistem dui parti ini. Sahabat saya Yang Berhormat ahli parlimen Machang pun ada. Kita dalam parlimen walaupun kita berbalah, tetapi sekurang-kurangnya perbahasan itu menghasilkan dasar-dasar yang lebih transparent, yang lebih accountable, yang lebih beramanah dan sebagainya. Itu kelebihan yang kita dapat daripada sistem politik dui parti ini. Tetapi saya juga ingin menegaskan di sini, adakah transformasi politik pada bulan 3 yang lepas sebenarnya datang daripada undi yang ingin mengundi Parti Pakatan Rakyat ataupun sebenarnya undi protes terhadap Barisan Nasional? Ini perbezaan yang cukup besar. Kalau undi pro ataupun undi positif terhadap Pakatan Rakyat, maka kita melihat satu transformasi, satu perubahan politik yang drastik, yang mendadak. Tetapi kalau seolah-olah undi tersebut adalah undi protes terhadap Barisan Nasional, maka sudah tidak tentu, belum tentu lagi bahawa kita sudah melihat satu transformasi yang besar. Mungkin ia sekadar satu ingatan kepada Barisan Nasional bahawa kita belum lagi menunaikan janji tahun 2004 bila kita berjaya menang majoriti yang paling besar dalam sejarah pilihan raya Malaysia. Jadi kita tanya soalan, mungkin di Kelantan lain. Di Kelantan saya rasa kerana Yang Amat Berhormat Tok Guru Nik Aziz pun begitu popular, undi untuk PAS di sini adalah undi yang positif. Tetapi di tempat lain, di kawasan-kawasan lain mungkin boleh tepul. Okay. Di kawasan lain, di negeri-negeri lain barangkali undi itu adalah undi protes terhadap Barisan Nasional. Jadi bila kita cakap tentang undi protes ini, kita tak boleh buat kesimpulan bahawa tsunami ini adalah satu transformasi yang besar kerana rakyat masih lagi buat keputusan sama ada nak meninggalkan Barisan Nasional ataupun cuma bagi ingatan dan ajaran kali ini. Tahun 2013 insya-Allah Barisan Nasional akan kembali dengan majoriti 2/3 dalam Parlimen Malaysia. Tetapi ini semua bersandarkan kepada perubahan yang bakal dibawa oleh Barisan Nasional. Saya cakap tentang janji-janji reformasi yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Mat Badawi pada tahun 2004. Dan barangkali ada setengah pihak yang mengatakan bahawa transformasi dan reformasi ini tak cukup ataupun tak cepat dilaksanakan dan ditunaikan janji-janji tersebut. Sebab itu baru-baru ini kita melihat bahawa reformasi ini sudah mula muncul kembali.
Minggu lepas di Parlimen kita telah melulus 2 undang-undang yang cukup hebat, yang cukup saya rasa bawa perubahan yang begitu besar dalam kancah politik tanah air. Yang pertamanya adalah penubuhan Suruhanjaya Anti Rasuah Malaysia. Buat kali pertama kita memberi kuasa yang cukup besar kepada Suruhanjaya Rasuah untuk menggantikan Badan Pencegah Rasuah. Segala penyelewengan, segala ketirisan yang dituduh oleh sahabat saya Datuk Husam tadi akan ditangani oleh Suruhanjaya ini, yang menjadi reformasi yang dibawa oleh UMNO dan juga Barisan Nasional. Satu lagi akta yang kita lulus dan Parlimen baru ni adalah Suruhanjaya Pelantikan Hakim. Sebelum ini kita mengatakan bahawa pelantikan hakim ini tidak telus. Ada kepincangan, ada kroni, ada lobby dan sebagainya. Hari ini UMNO, Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional telah meluluskan satu undang-undang yang akan melihat pelantikan hakim ini dibuat secara telus dan secara profesional. Ini adalah pembaharuan yang dibawa oleh UMNO dan juga Barisan Nasional. 2 minggu yang lepas, kita membentangkan pindaan kepada akta universiti dan college universiti. Sebelum ini kita kata bahawa Barisan Nasional menzalimi mahasiswa, menzalimi pelajar dan sebagainya. Kita sendiri, Kerajaan Barisan Nasional dan UMNO lah yang telah pindah auku pada hari ini, yang memberi kuasa kepada universiti, yang memberi kebebasan kepada mahasiswa, yang kembalikan kuasa kepada para akademik. Satu lagi reformasi dan pembaruan daripada Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi soal transformasi ini bukan satu belah saja. Dua-dua belah buat transformasi. Dua-dua belah bawa perubahan. Saya cakap dalam perbahasan saya bila kita bentangkan akta rang undang-undang Suruhanjaya Anti Rasuah Malaysia. Saya kata dalam anti rasuah ini jangan salahkan UMNO saja. Jangan salahkan Barisan Nasional. Nak menentang rasuah, nak banteras rasuah perlu kepada azam politik, iltizam politik daripada dua-dua pihak. Kalau nak kata UMNO, Barisan Nasional saja tak cukup, tuan-tuan. Pakatan Rakyat pun kena tunjuk iltizam dan azam politik untuk banteras rasuah. Tapi saya tanya, kita tahu selepas pilihan raya, semua kerajaan negeri Pakatan Rakyat kata mereka nak mengisytiharkan harta secara terbuka untuk awam melihat harta exco kerajaan negeri, Menteri Besar dan sebagainya. Sampai hari ini, janji ini tidak ditunaikan oleh Pakatan Rakyat. Dulu, masa, terima kasih, 2 minit, tengah syok ni, 2 minit. Dulu, semasa Menteri Besar daripada UMNO, Menteri daripada UMNO dituduh di mahkamah rasuah, dibawa ke mahkamah, diheret ke mahkamah rasuah BPR. Menteri dan juga Menteri Besar tersebut diminta untuk ambil cuti daripada jawatan masing-masing, kerana kita nak tunjuk bahawa Barisan Nasional ini adalah parti yang mengamalkan ketelusan. Kalau didakwa di mahkamah atas rasuah, ambil cuti, tumpu kepada usaha untuk bersihkan nama. Tetapi ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak di bawah Pakatan Rakyat, 2 orang ahli exco dituduh rasuah di mahkamah, masih lagi pegang jawatan dalam Kerajaan Negeri Perak. Ini soal iltizam politik, azam politik mesti ada. Jangan pandang ke UMNO saja, Barisan Nasional saja, melainkan kita di belah sana pun tidak ada azam politik, iltizam politik. Saya cuma nak mengakhiri dengan inilah, Tuan Pengurusi, jika diizinkan. Saya harap transformasi politik ini adalah satu perkara yang dipikul oleh kedua-dua pihak. Jangan memandang kita saja, dua-dua pihak. Dan saya harap apa yang menjadi permulaan satu ketika dahulu yang dinamakan muzakarah, muzakarah antara UMNO dan PAS. Walaupun hari ini nampak macam kita berdebat, tetapi sebenarnya saya datang kerana saya datang atas semangat penghormatan saya kepada Yang Berhormat Datuk Husam. Sekurang-kurangnya pada hari ini, dapatlah setelah kita debat, setelah kita bincangkan isu-isu yang berkenaan dengan parti masing-masing, marilah kita tumpu kepada mana yang kita boleh kerjasama. Area yang mana kita boleh kerjasama, isu yang mana kita boleh kerjasama banyak. Dari segi soal pokok perlembagaan, bahasa, agama, bumi putra, kontrak sosial dan sebagainya, marilah sama-sama kita menggalas tanggungjawab. Dari segi isu sejagat, walaupun isu sensitif seperti Akta Keselamatan Dalam Negeri, ISA dan sebagainya, marilah kita sama-sama bincang. Marilah sama-sama kita bincang. Saya nak kembalikan semangat muzakarah ini. Kalau muzakarah dulu antara Presiden UMNO dengan Presiden PAS, marilah pada hari ini atas semangat persaudaraan dalam Islam, kita memulakan proses untuk mewujud kerjasama ini antara PAS